Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 6 iaitu kelestarian alam. Unit 16 iaitu pengurusan sisa pepejal. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah jadual kutipan sisa. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat mengedit dan memunikan hasil penulisan dari aspek struktur ayat. Untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita lihat buku teks jilid 2 halaman 24. Kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran menulis. Tajuk jadual kutipan sisa. Kita baca sama-sama. Nabila dan keluarganya membaca surat khabar. Menurut laporan akhbar, pihak berkuasa telah melantik kontraktor pembersihan untuk memungut sisa pukal. Di dalam teks yang diberikan terdapat struktur ayat yang salah. Kita akan cari ayat yang salah dan kemudian kita akan sama-sama betulkan menjadi struktur ayat yang betul. Berita semasa Johor Bahru 18 Julai. Pihak berkuasa tempatan PBT telah mengeluarkan jadual kutipan sisa. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Ini adalah contoh struktur ayat yang salah. Contoh ayat yang pertama, struktur ayat yang salah telah diberikan iaitu sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Kita betulkan jadi struktur ayat yang betul iaitu sisa makanan akan dikutip 2 kali seminggu. Kita cari ayat yang seterusnya. Struktur ayat yang salah yang kedua. Sisa kutipan sekali yang boleh dikitab pula semula seminggu. Kita baca pun kita dah pening. Jadi ini adalah struktur ayat yang salah. Cuba fikirkan struktur ayat yang betul. Kita cuba betulkan ayat ni. Kita ambil mula-mula. Sisa yang boleh dikita semula pula dikutip sekali seminggu. Cikgu ulang. Sisa yang boleh dikita semula pula dikutip sekali seminggu. Itu ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ni cikgu garis lagi, cikgu padam. Cikgu nak bagi awak nampak. Yang ketiga. Pihak PBT berharap agar penduduk mematuhi jadual baharu itu. Ini adalah struktur ayat yang betul, yang tiada kesalahan. Kita baca lagi. Penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan. Kita tahu kalau ayat tu salah, kita baca pun kita dah pening, kita dah tahu dah struktur ayat dia adalah salah. Ini ayat yang ketiga. Cuba kita fikirkan ayat yang betul. Penggunaan
jadual itu akan memudahkan semua pihak. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Penggunaan jadual itu akan memudahkan semua pihak. Okey, itu ayat yang ketiga. Kita baca lagi. Pihak PBT juga akan mengedarkan risalah dan tata cara pengasingan sisa. Okey, ayat ni tiada kesalahan. Kita baca lagi. Panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Okey, kat sini ada kesalahan struktur ayat. Ni ayat yang keberapa? Yang keempat. Okey, ayat struktur ayat yang salah yang keempat. Okey, kita betulkan. Buku panduan. Okey, buku panduan juga akan diedarkan ke setiap rumah. Okey, buku panduan juga akan diedarkan ke setiap rumah. Okey, itu ayat yang keempat. Kita baca lagi. Pada hari kutipan, pengguna hanya perlu meletakkan sisa buangan di tepi tong sampah. Okey, ni tiada kesalahan struktur ayat. Okey, langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Okey, ni ada kesalahan struktur ayat. Okey, sampai sini ya. Okey, ni ayat yang kelima. Okey, cuba kita betulkan. Okey, langkah ini untuk memastikan sisa buangan tidak akan terjatuh ke dalam longkang. Okey, cikgu ulang sekali lagi untuk ayat yang kelima. Langkah ini untuk memastikan sisa buangan tidak akan terjatuh ke dalam longkang. Okey, kita baca lagi. Jumlah sampah yang dibuang ke tapak pelupusan sampah juga dapat dikurangkan. Okey, tiada kesalahan struktur ayat. Kita baca lagi. Harus bekerjasama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Okey, ni ada kesalahan struktur ayat. Okey, ni adalah ayat yang ke-6. Okey, cuba kita betulkan ayat ini. Okey, semua pihak harus bekerjasama untuk melestarikan alam sekitar. Murid-murid dikendaki menyalin semula struktur ayat yang salah dan betulkan. Buat seperti jadual yang ditunjukkan, iaitu di sebelah kiri struktur ayat yang salah, tulis 6 ayat yang kita dah cari yang salah tadi. Satu dia dah beri, satu dah diberi, tulis lagi 5 struktur ayat yang salah. Kemudian betulkan di belah jadual di sebelah kanan. Okey, seperti contoh yang ditunjukkan. Sekarang mari kita lihat buku aktiviti jilid 2 halaman 26. Okey, aktiviti 3, edit dan murnikan. Pelupusan ubat-ubatan. Alia dan ibunya ke hospital. Okey, ini adalah ayat yang betul. Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Okey, ini adalah struktur ayat yang salah. Kita dah jumpa dah satu struktur ayat yang
salah. Kita baca lagi. Sementara menunggu rawatan ibunya, Alia membaca poster yang dipamerkan. Okey, ni tiada kesalahan. Struktur ayat. Kita baca lagi. Pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Okey, jadi ini adalah ayat yang mempunyai struktur ayat yang salah yang kedua. Okey, yang kedua. Kita baca lagi. Pembuangan sisa ubat ke dalam sinki boleh menyebabkan alam sekitar tercemar. Okey, ni tiada kesalahan struktur ayat. Kita baca lagi. Mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan. Okey, ni ada mengandungi kesalahan struktur ayat yang ketiga. Bahan kimia ini akan mengalir ke dalam sungai. Hidupan terjejas di dalam akan sungai. Okey, ni kesalahan struktur ayat yang keempat. Okey, kita baca lagi. Pencemaran diatasi ini boleh. Okey, ni adalah kesalahan struktur ayat yang kelima. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan program pemulangan ubat. Okey, ni tiada kesalahan. Sisa ubat boleh dipulangkan ke kaunter farmasi di hospital seluruh negara. Okey, tak ada kesalahan struktur ayat. Jadi kita dah jumpa berapa? 5 ayat yang mempunyai kesalahan struktur ayat. Okey. Tulis semula petikan dan tukarkan struktur ayat yang salah kepada struktur ayat yang betul. Okey, salin semula di tempat kosong yang telah disediakan. Tulis dengan tulisan yang cantik dan kemas. Ikut perenggan yang diberikan. Okey, itu saja tugasan untuk hari ini. Sampai di sini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.